Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Asbahani bin Daim, Nometrik I18303304. InsyaAllah kumpulan kami akan bentangkan tajuk Sistem Demokrasi versus Syura, Mekanisme bagi pemilihan pemimpin negara. Okey. Yang pertama mengenai pengenalan sistem demokrasi. Okey, perkataan demokrasi berasal daripada perkataan Greek iaitu demokratia, yang mana ia membawa maksud kekuasaan rakyat. Perkataan demokratia ni juga dia terbentuk dari perkataan demos yang bermaksud rakyat dan kratos yang bermaksud kekuatan serta kekuasaan. Selain itu juga ia merupakan bentuk pemerintahan yang mana semua warga negara memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan. Maksudnya di sini dalam pemerintahan tu rakyat tu mempunyai hak yang sama dalam menentukan suatu keputusan. Ia bertujuan untuk menentukan masa depan mereka untuk menjadi lebih baik. Seterusnya, pada abad ke-5 sebelum Masihi terdapat satu penyebutan sistem politik dalam negara kota Yunani. Salah satunya adalah Athena, yang mana ia merupakan antonim dari aristokrati yang membawa maksud kekuasaan elit, dan definisi ini dia bertentangan lah antara satu sama lain. Maksudnya kat sini pada abad ke-5 sebelum Masihi itu ada banyak sistem pemerintahan politik dekat kota Yunani tu, dan salah satu sistem politik tersebut adalah yang saya sebut tadi, Athena, yang mana Athena ni adalah dia berlawanan dengan sistem demokrasi. Hal ini sebab Athena ni dia berasal daripada aristokrati, iaitu kekuasaan elit, yang mana hanya golongan elit sahaja yang boleh menentukan sesuatu keputusan, manakala demokrasi pula kuasa membuat keputusan tu diberikan sepenuhnya kepada rakyat. Maksudnya keputusan tu hanya rakyat yang boleh buat. Jadi keputusan tu akan diambil daripada rakyat untuk dijadikan keputusan yang terakhir. Seterusnya pengenalan sistem syura pula. Okey, perkataan syura ni dia berasal daripada perkataan Arab iaitu syawara yushawiru, dan secara etimologinya dia bermaksud mengeluarkan madu dari sarang lebah, atau dalam bahasa yang mudah kita faham, syura ni adalah dia menjelaskan atau menyatakan, mengajukan serta mengambil sesuatu. Dalam bentuk lain pula, syura ni dia berasal dari kata kerja syawara iaitu ashara yang membawa maksud memberi syarat, dan juga dari kata kerja tasyawara yang membawa maksud saling bertukar pendapat atau berunding dalam sesuatu permasalahan. Manakala kata syura dalam terjemahan Indonesia pula dia membawa maksud musyawarah, yang membawa maksud saling menjelaskan, berunding dan bertukar pendapat dalam sesuatu hal atau perkara. Jadi kat sini kita dapat katakanlah bahawa syura ni adalah satu proses yang nak tunjukkan bahawa pendapat yang pelbagai dalam suatu perkara atau permasalahan, yang mana ianya diakui oleh pakar yang arif, supaya ia dapat menentukan suatu penyelesaian yang tepat dan juga terbaik untuk sama-sama kita praktikan agar dapat mencapai matlamat yang diharapkan, dan juga dapat direalisasikan. Itu saja untuk pengenalan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Daniel bin Muhammad Rozi. Nombor matriks I18303448. Dan insyaAllah saya akan menyambung pembentangan pada hari ini, iaitu kaedah demokrasi dan syura. Okey, kita lihat pada sistem demokrasi terdahulu, iaitu yang pertama, sistem demokrasi
ia bersangkutan dengan amalan pilihan raya. Seperti yang kita tahu, di mana di Malaysia sendiri pun kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Dan apabila tiba waktu untuk melantik kabinet dan pemimpin yang baru, kita menggunakan sistem pilihan raya untuk menentukan. Okey, yang kedua, rakyat akan diberikan peluang untuk mengundi pemimpin yang dirasakan mampu untuk menyampaikan suara mereka di dalam Dewan Rakyat kelak. Jadi, apabila sistem pilihan raya ini, cara dia berfungsi adalah dengan mengambil undi daripada rakyat, dan rakyat-rakyat yang berdaftar untuk mengundi. Jadi, rakyat-rakyat ni akan mengundi di kawasan masing-masing, kan? Undi parti ataupun pemimpin yang mereka rasakan sesuai dan yang mereka rasakan mampu untuk membangunkan tempat mereka, kan, dan juga yang mampu menyampaikan pendapat ataupun keluhan-keluhan mereka di dalam Dewan Rakyat nanti, kan. Okey, yang ketiga, kemenangan adalah berdasarkan kepada majoriti undi yang diperoleh dalam pilihan raya tersebut. Jadi cara dia senang, kan. Ya, sebab kita sendiri pun tahu pilihan raya ni kemenangan adalah berdasarkan majoriti undi, kan, yang mana pemimpin ataupun wakil yang mendapat undian yang tertinggi daripada rakyat, maka dialah yang akan dilantik sebagai calon, kan, untuk menjadi pemimpin di dalam negara ataupun di kawasan yang tertentu, kan. Jadi kita tengok yang seterusnya, ia akan menjadi bukti dan legitimasi daripada rakyat untuk mewakili mereka dalam sebarang aktiviti pembuatan dasar negara dan juga memperjuangkan kepentingan rakyat keseluruhannya serta menyelesaikan masalah-masalah dan mengetahui perkembangan negara. Jadi daripada kemenangan itu, mereka ini, wakil-wakil rakyat yang dipilih ini akan menjadi wakil, kan, dalam segala aktiviti pembuatan dasar negara, di mana mereka akan bincangkan dasar negara ini di dalam Dewan Rakyat, kan, berdasarkan suara-suara yang diterima daripada rakyat di tempat mereka masing-masing lah, kan, dan mereka akan menyampaikan kepada Dewan Rakyat supaya dapat dipertimbangkan dan digubal, kan. Selain itu, bukan itu saja, malahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di tempat-tempat yang mereka pimpin lah, kan, tempat-tempat yang memberikan undi kepada mereka ni, kan, tempat-tempat yang mereka jaga ni, kan, di samping untuk memberitahu perkembangan negara. Dan yang terakhir sekali, oleh itu demokrasi sangat berkait rapat dengan amalan pilihan raya. Seperti yang kita tahu, bukan di Malaysia saja yang mengamalkan demokrasi ini, malahan di Indonesia juga mengamalkan demokrasi, dan apabila mereka mengamalkan demokrasi ini, sistem pilihan raya juga diadakan untuk melantik pemimpin, kan. Bukannya setakat di Indonesia, malahan di Amerika pun kita boleh lihat di mana sebelum-sebelum ini ada pilihan raya, kan, untuk menentukan presiden mereka, kan, dan negara-negara demokrasi lain, kan, di mana sistem demokrasi ini dengan pilihan raya ini memang tak dapat dipisahkan, kan. Demokrasi ini berkait rapat dengan pilihan raya dan pilihan raya ini berkait rapat dengan demokrasi. Okey, seterusnya kita beralih kepada sistem syura. Okey, yang pertama, sumber yang perlu dipatuhi iaitu Al-Quran dan As-Sunnah dalam membina dan membentuk sesuatu dasar dan keputusan dalam pengurusan. Okey, keyword dia di sini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang kita tahu, sistem Islam ni sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila bertentangan dengan dua sumber utama ni, maka tidak dapat diterima dan ditolak sepenuhnya, kan. Dan sama juga dengan sistem syura. Segala sesuatu dasar dan keputusan yang dibuat dalam sistem syura ini mestilah dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau bertentangan dengan dua sumber utama ni, maka akan ditolak lah. Okey, yang kedua, mengenal pasti punca masalah dan merujuk kepada sumber utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' dan qiyas, kan. Okey, di dalam apabila berlakunya perbincangan dalam syura ni, mereka akan mengenal pasti dulu punca masalah ni, kan,
Ni antara first step di dalam sistem syura ni lah kan. Mengenal pasti dulu punca masalah, kan, mereka akan bincang dulu mengenal pasti apa punca masalahnya, kemudian mereka akan merujuk kepada sumber utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' dan qiyas. Kalau masalah itu sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ataupun sudah dibincangkan di dalam ijma' dan qiyas, maka masalah itu tidak boleh dibincangkan lagi kan, sebab sudah jelas nyata di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kan, dan ijma' dan qiyas. Seperti contohnya berkaitan isu arak kan, penjualan arak, maka sudah jelas-jelas sekali arak ini haram dinyatakan di dalam Al-Quran, maka tidak perlu dibincangkan lagi di dalam syura ni. Maka keputusannya adalah tidak boleh jual, haram sama sekali dijual kan. Begitulah contohnya. Yang ketiga, kita boleh lihat pakai kaedah fiqh yang bersesuaian dan menggunakan metod perbincangan berasaskan kepakaran masing-masing untuk menghasilkan sebuah keputusan. Okey, apabila di dalam perbincangan itu, contohnya apabila masalah itu dia tiada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ataupun ijma' dan qiyas yang terdahulu, maka mereka akan gunakan kaedah fiqh yang sesuai kan. Banyak kaedah-kaedah fiqh yang kita dah belajar sebelum ni di dalam Qawaid Fiqhiyah. Dia ada banyak-banyak dan mereka metod perbincangan ini dia berasaskan kepada kepakaran masing-masing kan, bergantung kepada masalah yang timbul waktu tu kan. Jadi apabila telah dibincangkan, apabila berlakunya perbincangan, mereka akan menggunakan kaedah fiqh yang bersesuaian, kemudian barulah kan terhasilnya sebuah keputusan. Dan di dalam perbincangan ini dihadiri oleh orang-orang yang pakar lah kan di dalam masalah tersebut ni. Baru berlakunya perbincangan syura ni kan, maka keputusan yang dihasilkan pun akan lebih selamat lah kan, lebih kiranya mendatangkan kebaikan lah untuk rakyat dan negara kan. Okay, yang terakhir sekali kita boleh lihat keputusan yang dihasilkan tidak bercanggah dengan syarak dan untuk kebaikan rakyat. Kenal pasti masalah dan merujuk kes kepada sumber utama terlebih dahulu. Seperti yang poin yang awal tadi yang saya cakap, di mana apabila keputusan itu tidak bercanggah dengan syarak dan hasilnya itu mendatangkan kebaikan kepada rakyat, maka ia diterima kan, maka ia boleh dilaksanakan. Tapi kalau keputusan yang dihasilkan itu jelas-jelas sekali bertentangan dengan syarak iaitu Al-Quran, As-Sunnah ataupun ijma' dan qiyas, maka keputusan itu akan ditolak sepenuhnya kan, tidak boleh diterima. Sebab apa? Seperti yang saya kata, keyword dia adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau sudah jelas-jelas bertentangan dengan dua sumber utama ini serta ijma' dan qiyas, maka ia tidak boleh dilaksanakan, ia akan ditolak serta merta kan. Okey, kena pasti masalah dan merujuk kes kepada sumber utama terlebih dahulu. Samalah macam saya cakap tadi kan, mereka akan kena pasti dulu masalah yang timbul ni kan, apa yang berlaku, tengok dulu sudah dibincangkan di dalam Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Kalau tak ada di dalam sumber-sumber ini, maka baru akan diadakan syura ni, akan diadakan perbincangan kan, dan dipanggillah ahli-ahli pakar apa semua. Dan seperti yang cakap tadi, gunakan kaedah fiqh yang bersesuaian kan, bincang-bincang apa semua, dah rujuk semua sumber utama terlebih dahulu tadi kan, dah rujuk sumber, tak ada juga, panggil ahli-ahli pakar, bincang-bincang, guna kaedah fiqh yang sesuai. Lepas tu barulah terhasilnya keputusan tu, dan keputusan itu juga perlu dilihat kalau tidak bercanggah dengan syarak dan mendatangkan kebaikan untuk rakyat dan negara, maka barulah boleh dilaksanakan kan. Kalau bertentangan kan, jelas bertentangan dengan syarak dan tidak mendatangkan kebaikan untuk rakyat dan negara, maka tidak boleh dilaksanakan kan. Keyword dia itu saja, tidak mematuhi Al-Quran dan As-Sunnah kan, sumber-sumber ni yang ijma' dan qiyas, dan mendatangkan kebaikan untuk rakyat. Kalau bercanggah dengan benda-benda ini, makanya sistem syura ini tidak boleh dilaksanakan kan. Keputusan yang dihasilkan tu tidak dapat dilaksanakan. Okey, setakat itu saja daripada saya. InsyaAllah akan diberikan kepada pembentang seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Yunus. Nombor metrik I18203-155. Baik, seterusnya saya meneruskan dengan fungsi sistem syura dan demokrasi. Dalam sistem syura terdapat beberapa fungsi wujudnya sistem syura ini. Antaranya adalah melakukan pemilihan pemimpin negara. Syura memainkan peranan penting untuk menentukan pemimpin dalam sesebuah negara Islam. Dalam syura ini tidak ada kaedah yang spesifik untuk memilih pemimpin, tetapi terdapat beberapa peristiwa sejarah Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW yang boleh kita jadikan sebagai rujukan untuk melantik pemimpin. Antaranya adalah tentang isu pelantikan Khulafa Ar-Rasyidin sebagai pemimpin dan kisah pengumpulan Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang membai'ah seseorang lelaki tanpa melalui permesyuaratan di kalangan orang-orang Islam, janganlah kamu mengikutinya, iaitu orang yang dibai'ah dan orang yang memberi bai'ah. Ditakuti kedua-duanya akan dibunuh. Yang kedua ialah mendekatkan rakyat dengan pemerintah. Dalam syura bukan sahaja dihadiri golongan pemerintah, tetapi terdapat golongan yang lain seperti ahli akademik, ahli perniagaan dan sebagainya. Dalam sesuatu keputusan tidak hanya tertakluk kepada keputusan pemerintah, tetapi juga mengambil kira pandangan dari orang bawahan, termasuklah rakyat jelata. Dengan melakukan syura ini, masyarakat akan rasa lebih dekat antara satu sama lain dan mereka juga dapat menyuarakan pandangan tentang masalah yang berkaitan masyarakat umum. Seterusnya, yang ketiga ialah menegakkan dan menyebarkan agama Islam. Syura juga berperanan menegakkan agama Islam ke setiap pelosok tanah air yang mengamalkan sistem ini. Islam sangat menekankan konsep syura ini, terutamanya dalam urusan duniawi yang perlu ditegakkan dengan agama. Selain itu, syura memberi hak kepada manusia untuk berfikir dan menggunakan kebijaksanaan mereka dengan memberi pendapat terhadap sesuatu masalah. Syura ini juga dapat menyelamatkan pemimpin daripada lembah dosa, terutama sekali dalam melaksanakan sesuatu hukum. Kerana jika pemimpin membuat keputusan sendiri, dikhawatiri ianya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Yang keempat ialah sebagai penasihat dalam kepimpinan Islam. Dalam kepimpinan Islam, penasihat adalah merupakan satu elemen penting yang perlu wujud. Dalam masa yang sama, ia juga berperanan sebagai jurupandu ataupun pembimbing dalam sesuatu kepimpinan. Disebabkan itu, syura dilihat sebagai penasihat bagi setiap keputusan yang dilakukan oleh pemimpin. Dan yang kelima ialah membentuk akhlak mulia dalam kepimpinan.
Seperti yang kita tahu, syura ni adalah satu konsep mesyuarat yang melibatkan ramai ahli, yang mana masing-masing berhak bersuara atau memberi pendapat. Proses syura ini dilakukan dalam keadaan yang aman, yang mana masing-masing menghormati antara satu sama lain. Disebabkan itu, secara tidak langsungnya syura ini dapat membentuk akhlak mulia dalam kalangan ahli majlis syura. Disebabkan itu juga akan lahirlah dalam kalangan mereka yang berfikiran terbuka, hormat pendapat orang lain dan sebagainya. Seterusnya, sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini secara umumnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan adil. Antara fungsi demokrasi ialah mewujudkan keamanan dan ketenteraman. Demokrasi ini adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. Demokrasi ini akan menjamin hak setiap rakyat dan mengutamakan musyawarah untuk selesaikan masalah agar keamanan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Sistem demokrasi ini adalah untuk memberi kebebasan berpendapat dan bersuara. Dalam sesebuah negara yang berpegang pada sistem demokrasi ini, rakyat mempunyai kebebasan untuk memberi pendapat dan menyuarakan luahan mereka. Ini merupakan asas bagi sesebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Sistem demokrasi ini juga mengutamakan kedaulatan rakyat supaya rakyat melibatkan diri dalam proses pemerintahan. Rakyat digalakkan untuk melibatkan diri dalam politik untuk memajukan prestasi negara. Yang keempat, mencegah perselisihan. Dalam negara demokrasi, setiap masalah atau yang berlaku akan diselesaikan melalui musyawarah. Jadi diharapkan dengan mengamalkan sistem demokrasi ini dapat mengelakkan pertelingkahan antara kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah dengan aman. Dan yang kelima, mengahadkan kekuasaan pemerintah. Dalam sesebuah negara yang berpegang pada sistem demokrasi, rakyat berhak menyuarakan aspirasi dan mengkritik kerajaan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan untuk mengahadkan kuasa kerajaan agar tidak mewujudkan kuasa mutlak atau diktator. Dengan demokrasi ini, diharapkan dapat mewujudkan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amar Irsyad bin Zairani. Nombor metrik I19204059. Okey, jadi saya akan membentangkan tentang perbandingan antara sistem syura dan demokrasi. Okey, perbezaan sistem syura dan demokrasi. Okey, mula-mula kita tengok sistem syura dahulu. Okey, sistem syura. Syura adalah perkataan Arab, berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud musyawarah atau konsultasi. Okey. Dalam Al-Quran pun ada sebut tentang syura, tapi ianya bukanlah semata-mata tentang konsep Islam, seperti mana yang terdapat pada beberapa suku sebelum kedatangan Islam. Okey. Syura juga kita tak boleh nak bandingkan dengan sistem demokrasi, kerana syura ini bukanlah satu sistem politik ataupun sistem pemerintahan. Okey, seterusnya sekumpulan ulama yang muktabar telah mengadakan satu mesyuarat tentang kepentingan
tentang kepentingan dan kebajikan bagi umat Islam berdasarkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Okey, kemudian kita tengok sistem demokrasi. Okey. Okey. Konsep demokrasi ini berasal daripada perkataan Greek iaitu demos dan kratos. Okey. Demokrasi ni adalah semata-mata konsep barat. Maksudnya daripada barat lah. Dan bentuk urus takbirnya walaupun ideal, tapi pada hakikatnya ianya tak sesuai. Okey, demokrasi ini juga boleh dijadikan parlimen atau presiden. Okey, seterusnya demokrasi ini merupakan satu sistem yang berasaskan daripada suara majoriti dan bergantung kepada pemikiran dan hawa nafsu manusia. Okey, yang terakhir, demokrasi ini ialah satu bentuk kerajaan yang mana kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan itu terletak pada rakyat. Okey, pemilihan khalifah atau pemimpin berdasarkan sistem demokrasi dan sistem syura. Okey. Syura, pemilihan pemimpin ni berdasarkan Al-Quran. Apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran tentang pemilihan pemimpin ni, itulah sistem syura guna. Okey. Seterusnya mempunyai ciri-ciri tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Okey, demokrasi pula, pemilihan ketua ni dibuat berdasarkan suara majoriti rakyat. Kalau ramai yang sokong dan pilih seseorang wakil tu, maksudnya dialah yang layak menjadi pemimpin. Okey, kemudian kriteria untuk sistem demokrasi ni, kriteria seorang pemimpin ikut sistem demokrasi ni pula, dia tak mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Allah SWT. Okey, bidang kuasa. Untuk syura, pemimpin menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya berdasarkan panduan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey, selain daripada Al-Quran dan Sunnah, maksudnya bukan syura. Okey. Seterusnya demokrasi. Demokrasi, seorang pemimpin mempunyai bidang kuasa yang luas. Dan segala panduan tu menggunakan akal. Okay, perlembagaan. Sistem syura, perlembagaan dalam sistem syura bermaksud Allah telah pun memperuntukkan undang-undang yang sebenar dan kuasanya mutlak, dan hanya Allah lah pemilik undang-undang itu. Okey, selain daripada undang-undang Allah itu bukan syura lah. Okey, seterusnya demokrasi. Demokrasi pula, perlembagaan dalam sistem demokrasi ini bermaksud pemilihan atau pengumpulan undang-undang mengikut kehendak semasa. Jadi dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan semasa, dia tak tetap. Okey, sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram bin Abdul Razak, nombor matrik I183033383. Okey, di sini saya akan menyambung pembentangan tentang sistem syura dan demokrasi dari sudut perundangan dan hak orang bukan Islam dalam negara Islam. Okey, yang pertama kita tengok dari sudut perundangan. Bagi perundangan dalam sistem syura adalah berdasarkan pemusyawaratan yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, dari aspek bahagian yang tetap di dalam undang-undang, Islam memenangkan bahawa Allah SWT merupakan satu-satunya yang menentukan kedudukan syariat yang menjadi asas pemerintahan. Tidak ada hal seorang pun yang lain berhak campur tangan dalam hal ehwal mengubah syariat dalam sistem Islam, walaupun Nabi SAW sekalipun. Okey,
untuk pertimbangan dalam meletakkan undang-undang atau mengubahnya atau mengadakannya atau menukar isi kandungannya serta bentuknya berdasarkan suara majoriti yang diterima oleh Islam. Islam ni bukan sekadar melaksanakan syura atau pemesyuaratan di dalam persoalan pemerintahan dan pentadbiran, malah ia lebih jauh. Seperti contoh, Islam menekankan kepada mengikuti kebenaran, iaitu membataskan kebenaran dengan kebatilan. Dan menurut pandangan politik Islam adalah ia berbeza dengan apa yang dibawa terdahulu dengan sistem demokrasi dan sosialisme moden. Seterusnya, untuk demokrasi, dalam sistem demokrasi pula, sistem perundangan ini berdasarkan kehendak semasa asalkan mendapat sokongan atau majoriti daripada rakyat dan boleh berubah dari masa ke semasa. Demokrasi barat yang berlandaskan kekuasaan dan kedaulatan rakyat, calon-calon yang dipilih diberi mandat untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dalam sesebuah negara. Undang-undang itu pula perlulah selaras dengan kehendak rakyat. Di dalam demokrasi barat, apapun undang-undang yang mendapat undian terbanyak perlu dilaksanakan walaupun ia satu perkara yang buruk dan terkutuk. Dalam demokrasi barat juga, agama dan politik dipisahkan hingga menyebabkan rakyat kehilangan nilai-nilai moral dan etika. Jadi, demokrasi barat ni ia berlandaskan kekuasaan rakyat adalah berbeza dengan Islam, kerana di dalam demokrasi Islam, kedaulatan rakyat ni dia mengikut hak-hak yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terus kita tengok pula pada hak orang bukan Islam dalam pemerintahan negara Islam. Untuk syura, bagi sistem syura, pemimpin dipilih berdasarkan akhlak yang baik, berilmu, adil, memiliki kecerdasan, iaitu keupayaan untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Jadi rakyat yang bernaung di bawah pemerintahan ini seharusnya taat terhadap pemerintahan negara. Dan dalam sistem syura, orang bukan Islam boleh mengeluarkan suara, memberi pendapat mereka. Sungguh pun begitu, mereka tidak berhak campur tangan dalam pentadbiran orang Islam. Contohnya, mereka ingin menjawat jawatan ketua dalam bidang tertentu, seperti menjadi ketua pendidikan, kewangan atau lain-lain lagi. Mereka tak boleh. Seterusnya, mereka boleh meminta majlis syura meluluskan adat-adat keagamaan kaumnya sebagai menjaga hubungan sosial antara kaum. Dengan ini, jelas menunjukkan golongan bukan Islam juga harus dilindungi kepentingannya seperti hartanya, nyawanya dan lain-lain lagi. Sebenarnya kita tengok demokrasi pula. Pemerintahan yang berasaskan demokrasi, golongan bukan Islam ini mempunyai hak yang sama dengan golongan orang Islam. Golongan bukan Islam ini berhak campur tangan dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan. Dan seterusnya, mereka bebas untuk bersuara dan menjadi pemimpin dalam bidang pentadbiran seperti kewangan, pendidikan dan lain-lain lagi. Ia jelas sekali berbeza dengan sistem syura, di mana golongan ini tidak terhad untuk menjadi wakil dan menjaga kepentingan kaumnya sahaja. Malah mereka berhak untuk menjadi pemimpin kepada orang Islam. Contohnya ialah mereka boleh memegang jawatan dalam bidang pendidikan, ekonomi, kewangan dan lain-lain lagi. Setakat itu saja untuk saya serahkan pada pembintangan yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah yang saya hormati dan juga rakan-rakan saya kasihi. Nama saya Muhammad Nazri bin Muhammad Yamin, nombor metrik I20104457. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsikan kepada anda semua berkaitan dengan hukum pelaksanaan demokrasi menurut Islam.
kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan agama Islam bersifat syumuliyah, iaitu meliputi semua aspek, sama ada dari segi ibadah, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kalau kita lihat realiti di negara kita pada hari ini, negara kita melaksanakan sistem politik secara demokrasi, di mana kita tahu bahawa sistem ini telah pun lama diperkenalkan oleh kerajaan Yunani. Sistem demokrasi ini kebanyakan diamalkan bukan sahaja di negara Barat, tetapi juga di negara-negara Islam. Sebagai contoh seperti negara Turki, negara Indonesia, negara Turki, Indonesia, Pakistan, Malaysia dan sebagainya. Walaupun begitu, kita melihat bahawa sistem demokrasi ini dipelopori ataupun dikuasai oleh negara-negara Barat seperti Amerika, United Kingdom ataupun London, Prancis, Jerman dan sebagainya. Oleh itu, kita cuba mengkaji dan meneliti apakah pandangan Islam terhadap pelaksanaan demokrasi. Kita tahu bahawa demokrasi ini di mana dia meletakkan rakyat itu sebagai suara tertinggi dan rakyat itu merupakan penetap terhadap sesuatu hukum ataupun membuat sesuatu hukum itu di dalam Dewan Parlimen. Ulama mempunyai 3 pandangan yang berbeza. Yang mana yang pertama sekali ialah terdapat ulama yang mengharamkan demokrasi secara mutlak, seperti ulama seperti Syekh Abu Muhammad Asim Al-Maqdisi dan Abu Mun'im Mustafa Al-Halimah dan lain-lain lagi. Hal ini kerana mereka berhujah bahawa kita tahu di dalam pelaksanaan demokrasi ini dia meletakkan rakyat sebagai kuasa tertinggi, sedangkan sepatutnya kuasa tertinggi itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan rakyat juga ditentukan sebagai pembuat undang-undang, sedangkan Al-Quran itu merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dipatuhi oleh hamba-hambanya. Jadi oleh itu terdapat juga alasan lain sebagai contoh di mana dilihat demokrasi ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam, kerana dia lebih mengutamakan makhluk yang bernama manusia dari segi hukumnya dibandingkan dengan ketetapan Tuhan yang telah ditetapkan 1400 tahun dahulu. Jadi kalau kita lihat di dalam demokrasi ini juga realitinya adanya pemisahan di antara agama dan kekuasaan, dan disebabkan itu ulama berpandangan bahawa demokrasi ini perlu diharamkan. Jadi ini menurut sebahagian ulama, yang mana mereka berpandangan demokrasi itu haram secara mutlak. Pandangan kedua pula ialah mereka berpandangan bahawa demokrasi ini boleh dilaksanakan dan tidak sepenuhnya ataupun ia tidak haram secara mutlak, kerana di dalam demokrasi ini ada manfaat. Ulama-ulama yang berpandangan sedemikian seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi dan juga Salman Audah, Syekh Salman Audah. Hal ini kerana kalau kita lihat di dalam proses demokrasi, kita lihat adanya suatu jalan ataupun suara yang boleh disampaikan secara direct kepada pemimpin yang bakal dipilih oleh rakyat, yang mana suara ini sudah pastinya tidak terancam daripada sebarang keburukan dan sebagainya. Selain itu juga sistem demokrasi dilihat dapat mengelakkan kediktatoran seseorang pemimpin itu untuk terus berkuasa. Kerana di dalam proses demokrasi, apabila rakyat melihat pemimpin itu melakukan kesalahan, maka pemimpin itu akan ditukar di dalam pilihan raya umum yang akan dijalankan. Jadi ulama-ulama seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi, Salman Audah dan lain-lain lagi berpandangan bahawa di dalam demokrasi ini adanya manfaat yang boleh diambil oleh umat Islam, dan pelaksanaannya pun perlu diambil kira oleh umat Islam, dan umat Islam wajib ataupun seharusnya berkecimpung dalam politik. Dan pandangan ketiga pula ialah pelaksanaan sistem demokrasi ini adalah boleh dan harus untuk dilaksanakan. Hal ini kerana ada yang berhujah bahawa pelaksanaan demokrasi di dalam beberapa negara ini sangat bersesuaian untuk menstabilkan negara tersebut. Sebagai contoh negara seperti Malaysia,
India, Indonesia dan juga sebagainya. Jadi oleh itu pelaksanaan demokrasi menurut kebanyakan umat Islam adalah sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan. Jadi secara kesimpulannya saya ingin menyimpulkan 3 pandangan, yang mana yang pertama sekali haram melaksanakan demokrasi ini. Yang kedua, boleh dilaksanakan karena adanya manfaat. Yang ketiga, boleh dilaksanakan secara sepenuhnya. Pada hemat saya sendiri, setelah saya mengkaji dan juga melihat bahwasanya demokrasi ini bukanlah sesuatu yang bermasalah untuk kita laksanakan, dan ia juga mempunyai manfaat umum, bukan sahaja untuk kita tetapi juga untuk umat Islam. Kerana parti-parti politik yang berteraskan agama Islam sudah pastinya ingin berkecimpung dalam dunia demokrasi ini. Demikian pandangan saya, di mana saya lebih cenderung kepada pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Salman Audah di dalam pelaksanaan demokrasi. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada para pendengar. InsyaAllah akan diteruskan lagi perbahasan oleh sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan meneruskan lagi pembintangan kumpulan saya. Sebelum itu, nama saya Muhammad Adli Haji bin Adnan, nombor metrik I18303294. Baik, saya akan meneruskan pembintangan dalam satu topik hukum pelaksanaan sistem syura. Baik, persyariatan hukum ini di mana apabila membahaskan berkenaan dengan isu syura ini, para fuqaha terdahulu maupun contemporary membahaskan tentang syura ini dengan menggunakan dalil dari surah Ali Imran ayat ke 159, di mana ayat ini diturunkan setelah kaum muslimin tewas di medan perang ketika peperangan Uhud, di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil pandangan majoriti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil pandangan majoriti, yang mana pandangan majoriti itu tergolong daripada kalangan pemuda, di mana ketika itu para pemuda ini memberikan cadangan untuk menyerang pihak musuh dari luar kota Madinah. Sedangkan jika ikut pada pendapat Rasulullah sendiri, baginda mahu menyerang musuh itu hanya di dalam kota Madinah saja. Tapi disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mematuhi tuntutan syura ini, maka Rasulullah mengikuti majoriti kata sepakatlah. Jadinya disebabkan itu kaum muslimin ketika itu telah tewaslah di medan perang ketika itu, di mana peperangan yang berlaku itu ialah peperangan Uhud. Walau bagaimanapun jadinya bila sudah tewas itu, ramai yang beranggapan bahawa kekalahan itu berpunca daripada sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima tuntutan syura itu. Walau bagaimanapun tuntutan syura ini bukannya datang daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kerana ini adalah tuntutan daripada Allah SWT. Jadinya Rasulullah mengikutnya, dan nak dikatakan pentingnya syura itu ketika kekalahan kaum muslimin itu dia diklasifikasikan bahawa kekalahan itu adalah lebih baik daripada lebih baiklah kalah sebabnya kekalahan itu berpunca daripada hasil daripada perbincangan sama-sama kan. Jadinya keluar keputusan sebulat suara lah. Jadinya kekalahan itu dianggap lebih baiklah daripada kekalahan yang hasil daripada orang kata kekalahan hasil daripada
hasil daripada pandangan sendirilah kan. Jika kalau kita bayangkanlah, kalau misalnya kekalahan itu hasil daripada pandangan Rasulullah sendiri, mesti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu disalahkan dan dicaci betul-betul lah kan. Mungkin pada masa itu akan ramai lagi yang tidak akan mempercayai Rasulullah, tapi disebabkan kekalahan itu berpunca daripada majoriti kata sepakat, yang ini syura, maka kekalahan itu dianggap adalah lebih baik. Hal ini kita dapat lihat di sini bahawa pentingnya syura ini, kerana sistem syura ini merupakan salah satu sistem yang sangat penting dalam satu pemerintahan, sama ada pemerintahan di dalam sebuah negara, kumpulan dan sebagainya lah. Yang dalam sistem organisasi, sistem syura ini sangatlah penting. Jadinya seterusnya, hukum pelaksanaan sistem syura ini berdasarkan surah Ali Imran ayat ke-159. Hukum syura ini dikategorikan sebagai wajib kan, kerana melihat daripada ayat potongan ayat surah Ali Imran ayat ke-159 ini, iaitu wasyawirhum fil amri. Ini yang bermaksud dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maksudnya dalam ayat ini rakan-rakan semua boleh rujuk lah dekat Al-Quran, ayat yang berbunyi wasyawirhum fil amri, yang mana ayat ini menunjukkan fi'il amar secara mutlak. Maksudnya tanpa ada sedikit pun qarinah yang dapat menukarkan hukum wajib itu pada hukum yang lain kan. Jadinya selain itu juga perkara ini selari dengan kaedah usul fiqh, iaitu al-amru yadullu ala wujub ma lam tasrifuhu qarinah, yang bermaksud suatu arahan menunjukkan bahawa hukum melaksanakannya adalah wajib selagi mana tiada qarinah yang menukarnya. Maksudnya apa sahaja bentuk arahan, ia adalah berupa wajib selagi mana tidak ada sebarang qarinah lah kan, tidak ada sebarang halangan kan yang dapat menukar hukum wajib itu kepada hukum-hukum yang lain. Jadinya menurut Imam Ar-Razi, zahir arahan tersebut membawa kepada maksud wajib. Oleh itu firman Allah SWT, dan hendaklah kamu melaksanakan syura dengan mereka, iaitu kaum muslimin, menuntut kepada sebuah kewajipan. Seterusnya menurut Ibnu Atiyah, syura adalah salah satu tonggak syariah dan hukum yang agung. Maka sekiranya seorang itu tidak meminta mana-mana pandangan daripada ahli ilmu dan agama, maka ia perlu dilucutkan jawatannya. Maksudnya kat sini, misalnya kita duduk dalam satu organisasi kan, kita jadi ketua kan, kita jadi presiden dan sebagainya. Kalau kita mengeluarkan suatu pendapat tanpa meminta sebarang pandangan daripada ahli-ahli kumpulan yang lain, kita boleh dilucutkanlah jawatan sepatutnya kan. Kita boleh dilucutkan jawatan daripada dikeluarkan daripada organisasi itu, kerana sistem syura ini sangat penting untuk memastikan semua pihak bersetuju dengan kita dan juga semua pihak berpuas hati. Oleh yang demikian, sistem syura ini sangat diwajibkan dalam sebuah pemerintahan maupun dalam organisasi kecil ataupun besar. Jadinya itu saja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan-rakan yang lain. Jazakallahu khairan kasiran. Assalamualaikum. Okey, seterusnya untuk kesimpulannya, kedua-dua sistem ini dapat dibezakan dari segi definisi, pemilihan khalifah atau pemimpin, bidang kuasa, perundangan dan hak bersama. Selain itu, undang-undang dalam negara Islam ni juga adalah berdasarkan sumber undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala undang-undang demokrasi pula adalah berbentuk sekular. Undang-undang Islam juga dianggap sebagai satu nusus yang sah secara berkekalan, manakala di dalam demokrasi barat pula tidak ada undang-undang yang sah secara berkekalan dan boleh berubah-ubah. Seterusnya, rakyat
di dalam negara Islam tertakluk kepada perbatasan dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, manakala bagi rakyat di sebuah negara demokrasi barat, rakyat bebas mengubah undang-undang dan diluluskan oleh kabinet. Dan akhir sekali, rakyat dalam sebuah negara demokrasi Islam mempunyai perbatasan dan undang-undang yang wajib diikuti, iaitu berlandaskan agama, manakala di sebuah negara demokrasi barat, perlembagaan dan agama adalah dua sistem yang diasingkan. Jadi kat sini kita dapat tahu yang sistem undang-undang dalam Islam dan undang-undang demokrasi itu berbeza. Jadi kita perlu bezakanlah antara dua tu, mana yang elok dan mana yang tak elok. Dan sekian daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.